Pindaan Perlembagaan Sabah anti lompat parti diluluskan. Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Isu kalimah Allah tidak seharusnya menjadi perdebatan panjang sehingga menimbulkan kekeliruan, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan mengenainya dibuat demi kemaslahatan rakyat dan mengelak perpecahan. Sudah diberojong, para mufti sudah putuskan, Raja-Raja Melayu sudah putuskan, dan kita mengambil ketetapan ikutlah supaya aman dan tidak lagi berpecah dalam soal itu. Maknanya umat Islam di semenanjung tanah Melayu hanya boleh gunakan nama Allah untuk mengelakkan kekeliruan, mengelakkan masalah da'ayah agama lain, maka agama lain tidak diizinkan. Kemudian untuk Sabah dan Sarawak ada sedikit kelonggaran dengan syarat-syarat yang ketat supaya tidak akan timbul kekeliruan. Saya dah jelaskan dengan Parlimen berulang-ulang. Itu keputusannya. Sebab itu tidak ada rayuan dalam kes yang melibatkan Sarawak. Kerana sesuai dan selari dengan titah Bahduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Perdana Menteri hadir ke Muzakarah Ulama Umara sempena Festival Turah Islami Selangor di Shah Alam. Muzakarah yang bermula 20 Mei lalu dihadiri bekas Mufti Agung Mesir, Profesor Dr. Ali Jumaah dan pengasas Darul Mustafa di Yaman, Habib Umar Hafiz. Pada majlis sama, Perdana Menteri meminta JAKIM dan Kementerian Pendidikan menerbitkan semula koleksi hadis 40 Imam Nawawi untuk diedar kepada sekolah-sekolah. Inisiatif itu bagi mengembangkan ilmu hadis secara meluas di peringkat awal remaja sebagai menyahut saranan Profesor Dr. Ali Jumaah dan Habib Umar Hafiz. Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sabah Kurungan Pindaan 2023 yang melarang wakil rakyat melompat parti diluluskan. Ia selepas mendapat sokongan lebih majoriti 2/3 ahli Dewan. Dan RUU dibentang Ketua Menteri Datuk Seri Haji J. Nur hari ini dengan 75 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN menyokong manakala 4 ADUN tidak hadir. Ia bagi menggugurkan perkara 6/7 dalam Perlembagaan Negeri kerana tidak lagi selaras dengan kehendak di bawah perkara 6/3 berikutan situasi politik semasa. Pindaan juga memudahkan Yang di-Pertua Negeri Sabah membuat keputusan mengikut budi bicaranya parti mana mempunyai sokongan majoriti. Bagaimanapun pindaan tersebut tidak melibatkan ADUN yang dilantik kerana tidak dipilih rakyat pada pilihan raya dan tidak mewakili mana-mana kawasan. Insentif galakkan cukai bagi projek pengeluaran bahan makan kepada 249 syarikat diluluskan. Insentif itu bagi tempoh 2001 hingga April lalu membabitkan nilai pelaburan RM2.2 bilion. Tempoh permohonan insentif galakan cukai bagi projek pengeluaran makanan dilanjutkan sehingga akhir tahun 2025 dengan skop galakan turut diperluas merangkumi projek pertanian moden berasaskan pertanian bersekitaran terkawal. Pada tahun 2021, skop galakan projek pengeluaran bahan makanan juga telah diperluas kepada projek penanaman biji benih untuk agro makanan dan perikanan laut lepas. Tambahnya, syarikat yang melabur dalam syarikat subsidiari bagi projek baharu pengeluaran bahan makanan diberi potongan cukai, manakala syarikat yang menjalankan projek pengeluaran bahan makanan diberi pengecualian cukai pendapatan 100%. Pada masa sama, Fong Hing memaklumkan hala 7 subsektor makanan telah dirangka dengan memberi keutamaan bagi meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Ini kerana ia dilihat belum mencapai kadar sara diri SSR 100% bagi menjamin sekuriti makanan negara. Jelasnya ketika ini terdapat sayur-sayuran dan buah-buahan yang belum mencapai SSR bagi tahun 2021. Ini bermakna pengeluaran makanan untuk memenuhi keperluan tempatan masih perlu dipertingkatkan.
Kementerian Pengangkutan menyaksikan pertukaran 36 dokumen melibatkan pelbagai pihak. Menterinya Anthony Loke berkata jumlah keseluruhan MOU dan kontrak komersial bernilai 7.5 bilion ringgit. 3 perjanjian melibatkan antara SKS Airways, Azora Aviation dan juga Embraer Asia Pacific. Jumlah keseluruhan 3 perjanjian itu saja dianggarkan 2 bilion ringgit. Dalam majlis berasingan, Kementerian Pertahanan memeterai 43 kontrak berkaitan industri pertahanan bernilai 10.1 bilion ringgit. Dokumen ditandatangan melibatkan perolehan dan kerjasama dengan pelbagai pihak. Turut dimeterai MOU antara Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dengan syarikat korporat untuk penyelidikan bersama dan pertukaran teknologi serta inovasi. Kenderaan Unit Pengawasan Bergerak MSU menjadi antara intervensi jangka pendek bagi membendung aktiviti jenayah termasuk penyeludupan manusia di kawasan persempadanan negara. Dengan kemampuan mengesan lokasi sehingga 52 batu nautika, ia berupaya mengurangkan kebergantungan kepada aset udara dan laut. Ia sebagai secondary, ia boleh cover pada jarak lebih kurang 25 batu nautika dari lokasi ianya diletakkan jaraknya. Mana kalau kita comparekan dengan RXS yang besar, yang tentu dia boleh cover lebih jauh iaitu melebihi 50 batu nautika. Namun begitu, ia bukanlah keperluan untuk MSU ni mempunyai keupayaan cover, sebab dalam operasi FMF sendiri kita memfokuskan sasaran jarak dekat untuk mengenali sasaran-sasaran kecil yang mencurigakan. Jadi secara umum kita boleh tahu keupayaan mengesan adalah sebelah 25 batu nautika, tapi pengesanan pada jarak dekat menjadi tumpuan kita. Beliau menjelaskan kenderaan tersebut berupaya mempertingkat pengesanan aktiviti di perairan negara menerusi sistem radar. Ia sekaligus memperluas liputan maritim dengan pemaparan lokasi lebih tepat. Sejumlah 4 juta ringgit diperuntukkan bagi pemilikan sebuah unit kenderaan MSU dengan mengambil masa selama 12 bulan pembinaan. Saksikan secara langsung Majlis Perasmian 523 Langkawi. Selasa 23 Mei 2023, 9.15 pagi. Dan Majlis Penutup 523 Langkawi, Sabtu 27 Mei 2023, 12.30 hari. Bertempat di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my. Bertemu kembali. Ulama Umarah perlu menjalinkan hubungan akrab bagi mendepani pelbagai cabaran dalam membangunkan negara termasuk pasca COVID-19. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata kesepakatan kedua pihak itu mampu membawa keamanan serta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat diberi tumpuan. Kesepakatan tersebut berjaya dilakukan di Selangor yang membawa kemajuan negeri sekaligus mengelak pertelingkahan. Tambahnya, ahli politik dan ulama seharusnya menjadi ejen keamanan selain perlu menjauhi sikap permusuhan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Muzakara Ulama Umarah Festival Turat Islami Selangor. Majlis Agama Islam Selangor MAIS sedia bekerjasama dengan Indonesia bagi mengenal pasti pelajar atau rakyat negara ini sekiranya terlibat dengan kumpulan ajaran sesat di sebuah sekolah pondok di Jawa Barat, Indonesia. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan sedia bekerjasama dengan polis bagi memantau pergerakan ajaran sesat ini dari tersebar sama ada luar dan dalam negara. Banyak ajaran sesat yang kita kenal pasti dan kita pantau
dengan bukan saja oleh MAIS, JAIS tetapi juga dengan kerjasama PDRM dan sebagainya untuk memastikan bahawa mereka tidak terus sesat. Jadi kita sendiri pun sudah ada tempat pemulihan Baitul Iman di Ulu Yam. Kita panggil mereka ini dan kita perbetulkan supaya mereka tidak terus sesat. Tambahnya, ajaran sesat ini perlu dibendung sepenuhnya kerana dikhawatiri membawa ketidakfahaman masyarakat berkaitan akidah. Justru beliau menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan kumpulan sesat itu, sebaliknya merujuk guru-guru bertauliah. Baru-baru ini, tular video sekolah pondok di Jawa Barat Indonesia mengadakan solat berjemaah tidak mengikut syariat Islam. Bekalan gula di Kubang Pasu dijamin mencukupi. Justru pengguna diminta agar tidak panik berhubung isu bekalan komoditi. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah, Effendi Rajinikan berkata pihaknya membuat pemeriksaan terhadap premis pemborong dan peruncit susulan aduan diterima. Setakat ini tidak berlaku kekurangan bekalan gula. Malah katanya KPDN membuat libat urus bersama pemborong utama gula bagi mengelak berlaku masalah kekurangan bekalan. Orang ramai juga diminta menyalurkan maklumat atau salah laku bagi memastikan peniaga sentiasa patuh dengan undang-undang. Kemasukan 330 anggota baharu setiap tahun. Sasaran Regimen 504 Askar Wataniah Kem Bukit Keteri itu melibatkan pelajar institusi pengajian tinggi IPT awam dan juga swasta khususnya di Perlis. Selain pengambilan anggota dalam kalangan penjawat awam dan pemimpin setempat. Pemangku Raja Perlis yang juga Komander Regimen 504 Askar Wataniah Brigadier Jeneral Tuanku Said Faizuddin Putra Jamlulai bertitah Regimen menetapkan sasaran daripada 11 buah IPTA dan IPTS di Perlis. Ia merupakan langkah strategik bagi mencapai sasaran 80,000 anggota sukarela Askar Wataniah di seluruh negara menjelang 2025. Sasaran dijangka dapat dicapai menerusi pembangunan jangka panjang tentera darat iaitu Army for Next Generation dan Pelan Strategik Hala 7 Askar Wataniah 2022-2030. Baginda bertitah pada majlis menandatangani MOU antara Regimen 504 Askar Wataniah bersama 4 buah pusat pengajian tinggi awam. Sementara itu, Brigadier Jeneral Tuanku Said Faizuddin bertitah seluruh anggota pasukan pertahanan negara sentiasa bersedia dan mempersiapkan diri dengan sebarang kemungkinan. Sekiranya semua pihak bergerak seiring dan teguh bersatu, sebarang bentuk cabaran akan dapat diharungi. Titah baginda lagi, semua petugas barisan hadapan perlu rapatkan saf sebagai benteng pertahanan demi jasa dan bakti kepada negara. Demikian titah baginda selepas berkenan melawat kapal Francesco Morosini dan kapal perang Rox Nojombong milik Angkatan Tentera Laut Korea Selatan di Resort World Langkawi. Seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan ahli perniagaan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM640,000 agar anak bekas Perdana Menteri Tan Sri Wahidin Yassin tidak direman SPRM. Muhammad Rashidi Muhammad Said dan Datuk Roy atau nama sebenarnya Muhammad Hussein Muhammad Nasir mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu. Mengikut kedua-dua pertuduhan, mereka didakwa secara rasuah menerima RM400,000 dan RM240,000 sebagai dorongan untuk tidak menahan reman Datuk Fakhri Yassin Mahyadin semasa siasatan pihak SPRM. Pendakwaan mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan.
Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Kedua-dua tertuduh dibenar diikat jamin. 7 Julai sebutan semula kes. Seorang bekas kerani akaun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Georgetown atas 8 pertuduhan pecah amanah berjumlah RM70,000. Tertuduh Janet P.C. Gomez, 38 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibaca secara berasingan di hadapan Hakim Khalid Abdul Karim. Mengikut pertuduhan, Janet didakwa melakukan pecah amanah dengan cara menunaikan cek tersebut ke akaun bank individu berbeza dipercayai bagi kepentingan peribadi sejak 2015 hingga Januari 2018. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, hukuman penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 14 tahun sebatan dan denda. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM6,000 dengan 2 penjamin bagi kesemua pertuduhan. Sebutan semula kes pada 4 Julai. 50 nelayan asnaf di Labuan penerima bantuan bakul rezeki bernilai RM100 melalui dana wakalah zakat. Bantuan disumbang Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. Selain pemberian bakul rezeki, caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS Pekeso bernilai RM157.20 dengan jumlah keseluruhan sumbangan sebanyak RM12,860 turut diberikan. Tujuan kita ialah menukarkan konsep kehidupan mereka daripada penerima zakat sebagai pembayar zakat. Total pembayar zakat di sini lebih kurang dekat 5,000 orang. Total zakat yang dibayar lebih kurang 10 juta. Dan total pemberian kita kepada asnaf-asnaf di Labuan 10 million. Jadi saya perhatikan cost of living tinggi. Jadi sekarang ni Mawib PPZ menentukan area mana yang kita nak tingkatkan pendapatan dan food security, keselamatan makanan, mengurangkan kos itu. PPZ Mawib turut menyampaikan sumbangan dengan nilai yang sama kepada 50 peniaga di UTC Labuan, manakala 50 lagi pemandu teksi di lapangan terbang Labuan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan sumbangan sebanyak RM30,720. Penglibatan golongan muda dari Universiti Islam Madinah banyak membantu tabung haji TH terutama semasa aktiviti dakwah ziarah luar. Kerjasama dijalinkan Persatuan Mahasiswa Malaysia Arab Saudi Cawangan Madinah dengan TH selama 17 tahun itu, medium anak muda mengasah kemampuan berinteraksi. Setiap jemaah akan dibahagikan mengikut kumpulan dan diketuai seorang muzawir untuk perkongsian ilmu mengenai lokasi dilawati. Berbanding pelajar senior, muzawir muda ini hanya berperanan sebagai pembantu sekiranya jemaah mengajukan pertanyaan. Majoritinya merupakan pelajar baharu di universiti berkenaan. Untuk kali pertama tahun ni, jemaah ni biasanya dia akan tanya. Kalau yang pertama kali itu datang haji ni, dia akan tanya, belajar sini ke? Kami ni akan kami bagi tahu kami belajar sini. Jadi mungkin kepercayaan dia orang tu lebih kepada kami. Yang pertama sekali sangat bersyukurlah sebabnya kita boleh bawa jemaah-jemaah dan berkhidmatlah senang ceritanya. Lepas tu yang keduanya, ini sebagai medan untuk pelajar-pelajar Universiti Islam Madinah terutamanya. Untuk kita mengasahlah bakat untuk kita bila balik Malaysia nanti mudahlah. Jadi tempat kita untuk berlatih lah. Kalau saya boleh ungkapkan dengan kata-kata, saya boleh ucap masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah, sangat-sangat gembira sebab ada macam bau perasaan itu sendiri, sebab kira kita bawa boleh berkhidmat kepada jemaah-jemaah Malaysia ni lah. 14 muzawir muda bertugas sebagai ahli jawatankuasa atau pembantu sepanjang aktiviti dakwah ziarah luar di Madinah. Antara lokasi persinggahan adalah Masjid Quba, Ladang Kurma Masjid dan Ziarah Uhud. Ia merupakan aktiviti para jemaah haji bagi fasa 1 yang mendarat di Madinah.
Kesempitan hidup yang terpaksa diharungi ibu tunggal bersama 3 anak yang berusia 6 hingga 11 tahun mendapat perhatian Kerajaan Negeri Pahang apabila mereka dipindahkan ke rumah yang lebih selesa. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Sabariah Saidin memberitahu usaha memindahkan keluarga berkenaan atas dasar keprihatinan Kerajaan Negeri. Tambahnya, keadaan 4 beranak itu yang kesempitan dengan menyewa bilik RM400 sebulan adalah membebankan selain keadaan persekitaran yang tidak sesuai untuk pembesaran kanak-kanak. InsyaAllah saya akan cuba walaupun tidak sepenuhnya bersama dengan pihak JKM akan, kalau boleh, kami akan mencarikan tempat tinggal lain lah yang lebih selesa untuk anak dan tunjang pembelajaran lah, kesian untuk anak dia masa sekolah ni. Dan insyaAllah selepas ni mungkin kita akan ambil masa beberapa hari, kita akan cuba pindahkan puan ni ke rumah sewa secepat mungkin, ya, ke rumah sewa yang lebih selesa untuk beliau juga. Misi mencari jerangkap sama dipasang anggota komunis di Grid Perak ketika bertugas sebagai polis hutan sekitar tahun 1980-an. Antara pengalaman tidak dapat dilupakan pesara polis Roslan Khalid. Menurutnya, dalam operasi itu beliau menyaksikan sendiri rakannya meninggal dunia terkena jerangkap itu manakala seorang lagi hilang kedua belah kaki. Pengalaman itu bagaimanapun tidak mematahkan semangatnya untuk terus berkhidmat dalam Polis Diraja Malaysia PDRM. Kalau nak ikutkan banyak-banyak operasi Okoteko lah ni paling bahaya sekali. Dia kata Okoteko ni di Greek tu lah kan, Kelantan tu paling bahaya. Pasal apa nak ikutkan, jika saya kalau masa dululah kalau masuk tu, kalau kata satu company tu masuk, mesti ada seorang yang mati. Satu banyak dulu booby trap lah. Mesti ada kena booby trapnya dulu. Company ni payah nak jumpa. Tapi booby trap cukup banyak masa tu. Di Kelantan dulu. Di Kelantan cukup banyak. Seorang lagi pesara polis, Manoharan Ramachandran, berkongsi pengalamannya menguruskan mayat melibatkan pelbagai kes sepanjang 41 tahun perkhidmatannya bersama PDRM. Macam-macam lah menghadapi, macam mengambil mayat, pergi sungai, tarik mayat, orang yang komis suicide, kita kena bawa turun daripada tali dia. Waktu aksiden tu, kadang-kadang kena pergi kutip mayat daripada yang dekat-dekat ni jalan raya, semua kena kutip. Cebisan semua masuk dalam ni lah. Roslan Khalid dan R. Manoharan antara 98 penerima pingat jasa pahlawan negara peringkat Negeri Melaka yang diraih dalam satu majlis di Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Demi mengumpul perbelanjaan melanjutkan pengajian ke Universiti Al-Azhar Mesir, seorang pemuda sanggup membuat 3 kerja dalam satu masa. Ahmad Arif Aziz, 20 tahun, anak kelahiran Kelantan itu berkata dia tidak mahu membebankan orang tuanya. Tambahnya, demi mencapai impian menjadi seorang pensyarah, dia perlu bekerja keras mencari dan mengumpul duit. Selain dana tiket penerbangan, dia juga perlu memastikan simpanan sepanjang pengajian mencukupi. 2-3 kerja daripada pagi sampai ke malam lah. Daripada pagi tu saya kerja kedai baris sunnah jual gitu. Lepas tu kalau sampai lah ke petai, kalau malam tu saya ngaji budak-budak lah, ngaji Quran budak-budak. Lepas tu ada jugalah selain ngaji budak-budak tu, ada luar dalam setengah jam lepas ngaji budak-budak tu saya akan buat kelas online untuk pengajian kepada orang tua lah. Ahmad Arif lepasan sijil tinggi agama Malaysia dari Ma'had Muhammadi Lelaki menerima tawaran bagi ijazah sarjana muda syariah di universiti berkenaan. Ketiadaan bajet khusus bagi program podium pada tahun lalu telah menjejaskan usaha pembangunan sukan di Malaysia. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata ini memberi kesan terhadap 220 atlet senior yang tidak dapat meneruskan program latihan.
Majlis Sukan Negara MSN pula terpaksa menggunakan peruntukan dalaman bagi memastikan program latihan atlet menghadapi kejohanan antarabangsa tidak terhenti. Ini telah menyebabkan pihak Majlis Sukan Negara terpaksa menyusun semula program persediaan atlet ke arah tamasya sukan utama bagi tahun 2022, antaranya Sukan C Vietnam, Commonwealth Games, Birmingham Games, Asian Games dan untuk China. Untuk tahun ini Asia Games. Program yang terjejas selama 2 bulan dari Januari hingga Februari 2022 itu berjaya diselesaikan selepas Kabinet meluluskan peruntukan RM240 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12. Semua persatuan sukan wajib mengemukakan pelan perancangan jangka pendek dan jangka panjang bagi memastikan Malaysia tidak terus ketinggalan di belakang Thailand, Vietnam dan Singapura di rantau ASEAN. Dan selain sukan C, pelan itu juga melibatkan sukan Asia dan juga sukan Olimpik. Antara penekanan yang akan diberikan adalah acara sukan yang menawarkan banyak pingat seperti renang dan olahraga mesti membawa perubahan. Penekanan ini akan diberikan kerana mereka mempunyai banyak acara untuk dapatkan pingat. Okey, kita juga akan fokus sukan mempertahankan diri dan sukan terjun kerana dua-dua sukan ini telah membawa pulang pingat emas dan atlet mereka cemerlang. KBS akan memainkan peranan menyediakan infrastruktur dan fasiliti latihan kepada acara sukan yang berpotensi meraih pingat. Persatuan Dodgeball Malaysia MAD menaruh harapan tinggi untuk melihat sukan itu dipertandingkan pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024. Presidennya Dato' N. Radhakrishnan berkata ini sebagai langkah permulaan kepada hasrat utama persatuan itu, iaitu untuk melihat sukan itu dipertandingkan dalam Tamasya Sukan C. Jelas beliau, pendedahan di pentas Sukma penting bagi memastikan Malaysia cukup bersedia sekiranya dodgeball mula dipertandingkan dalam Sukan C. So we will approach the state in the next Sukma. Even if they can't make it as a competitive sport, let it be a demonstration sport. And also, of course, if it needs to be in the SEA Games, more countries have to participate. But at the moment, out of 10 ASEAN countries, 7 are already playing dodgeball. So that is a good benchmark to include that in the SEA Games. Beliau berkata demikian semasa menyaksikan kejohanan dodgeball jemputan Asia Pasifik API di Shah Alam. Kejohanan disertai 140 kelab daripada 16 negara itu dirasmikan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim. Baik, paparan itu telah mengakhiri berita tengah malam. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.